Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita berjumpa sekali lagi. Okey, sekarang ni tersambung pula kepada bahagian yang kita telah yang saya telah demo, iaitu test method pass by reference. Okey. Okey, sebelum ni saya berhenti setakat ini. Okey. Sebabnya okey, saya dah tunjuk di sini. Okey, stud.getName. Okey, sekarang ni saya sambung pula bagaimana kita nak panggil method dan kita akan pass by reference. Okay, pass by object reference variable. Okay, contoh sini test ni adalah ini adalah object reference variable test yang di-create daripada kelas test method pass by reference. Test.display2 display2 stud. So kita tahu apabila saya panggil method display2 ni, saya tahu method ni adalah tidak memulangkan sebarang nilai. Sebab apa? Kalau method yang memulangkan sebarang nilai, kita akan pass kepada sesuatu variable seperti yang inilah. Okey, yang ni. Tapi yang ni kita tak pass kepada sesuatu variable. Okey, kita akan panggil method display. Kita akan panggil method display2 yang tidak ada return type, tetapi dia mempunyai satu variable. Sorry, minta maaf. Kita akan panggil method display2 dan method display2 ni mempunyai satu variable yang berjenis, tengok stud. Stud ni adalah jenisnya adalah kelas student. Okey, kelas student. So kita akan pergi ke kita akan tengok apa yang berlaku di dalam method display2 yang mempunyai satu parameter yang berjenis kelas student. Stud ni sebab dia berjenis kelas student. So di mana display2? Di sini. Okey, di sini. So kita kembali kepada penerangan secara bergambar. Okey. Okey, di sini. Okey, test display 2 stud, kemudian sistem akan panggil method display 2 lah. So kita akan tengok dia punya method signature dia. Okey, kepala method. Okey, method signature. So apa yang you kena bayangkan di sini? Okey, nilai stud akan diberikan kepada pupil in term of reference. That's why kita panggil sebagai pass by reference. Okay, nilai bagi stud akan diberikan kepada pupil iaitu nilai reference. So you boleh gambarkan seperti berikut. Nilai stud akan diberikan kepada pupil. Nilai stud akan dipass kepada pupil. Okey, nilai stud akan dipass ataupun diberikan kepada pupil. So you boleh tengok sebeginilah. So you kena imagine seperti berikut. Okey, seperti ini stud. Apa maksud dia? Pupil ni adalah parameter yang berjenis student. So dia mesti kena sama. Student, jenis kelas student, jenis kelas bagi stud iaitu student mesti sama dengan jenis stud iaitu student mesti sama dengan pupil. So stud berjenis student, pupil pun berjenis student. So dia matching. Okay, matching. So apa terjadi? So seperti yang saya katakan tadi, nilai stud akan diberikan kepada pupil. So you boleh andaikan seperti berikutlah. Okay, nilai stud akan diberikan kepada pupil. So apa maksudnya? Pupil akan merujuk ke mana stud merujuk. Pupil akan merujuk ke mana stud merujuk. Kalau ikut bahasa yang formal, pupil akan merujuk kepada objek yang dirujuk oleh stud.
pupil akan merujuk kepada satu objek di mana objek tersebut dirujuk oleh variable stud. So, apa maksudnya? Pupil akan merujuk ke mana stud merujuk. Stud merujuk di sini. Okey, berdasarkan gambar ini. Stud merujuk di sini. Pupil pun akan merujuk di sini. Okey, nampak? Okey, itu maksudnya. Okey. Okey. Kemudian kita tengok apa yang terjadi. First statement dalam method ni. SOP, okay, T stand for tab. Kita nak anjakkan ke dalam. Method display 2. Method display 2 case 1. Ini saya nak gambarkan perbezaan di antara method main dan method display 2. Method display 2 satu, method display 2 satu, name, so saya gunakan get name. Disebabkan pupil ni adalah berjenis kelas student. So dia pun boleh panggil objek yang tercreate daripada kelas student. So pupil.get name. Okay, kalau kita tengok gambar di sini, nak dapatkan name pupil.getName ataupun metric pupil.getMetric ataupun mark pupil.getMark. So kita tengok objek reference variable mana yang merujuk kepada objek tersebut. Okay, dalam kes ni pupil.getName. Pupil.getName di mana? Pupil.getName sekarang ni pupil.getName, so dia akan display Zabidin Hussein. So that's why dia akan buat yang ni, dia akan display ini. Okey. Kemudian next statement adalah pupil sama dengan new student 22 Salmi Hassan 90.5 yang ni. Okey, saya ulang kaji berapa perkara yang akan dilakukan di statement ni? 3. Pertama, satu objek akan di-create daripada kelas student. Kedua, sistem akan panggil constructor bagi kelas student yang ada 3 parameter. So, gunanya constructor adalah kita nak initialize nilai ataupun kita nak simpan nilai dalam objek baru. Yang ketiga, pupil ni akan merujuk kepada objek yang di-create daripada kelas student yang terbaru. So, kita tengok apa jadi. Okey, apa jadi? Apa jadi statement ni? Oh, saya terlupa nak ni. Saya copy yang ni. Saya letak sini. Okey, saya letak kat mana letak ni? Allah Akbar. Mana paste? Paste. Okey, yang ni. Okey, yang ni saya buat library lah, senang. Renew. Okey. So apa terjadi? Yang ni seperti yang saya katakan tadi, satu objek akan di-create daripada kelas student dan setiap kali constructor untuk nak menyimpan nilai atau nak initial nilai. So siapa yang akan merujuk kepada objek ni? Siapa yang akan merujuk kepada objek ni? Iaitu pupil. Sekarang ni pupil akan merujuk kepada objek yang baru di-create yang mempunyai Salmi Hassan. So dia akan jadi yang ini. Apa terjadi pada link yang lama? Link yang lama tidak akan dipakai lagi. Link yang lama tak akan dipakai lagi. Itu saja. So sekarang ni pupil bukan lagi merujuk kepada Zabidin Hussein, tapi dia merujuk kepada objek Salmi Hassan. So ingat, sistem akan mengambil nilai ataupun nilai sama ada data ataupun reference bagi yang terkini. Okey, so sekarang pupil merujuk di sini. So kemudian dah habis ini. Next statement kita nak display. Kita nak display method display 2 name pupil.getName. Di mana? Di sini. Method display 2 di sini. Kenapa keluar Salmi Hassan? Bukan lagi Zabidin Hussein. Pupil.getName. Sebabnya pupil sekarang merujuk pada objek yang baru, bukan lagi objek yang lama. So pupil.getName akan menghasilkan Salmi Hassan. Okey, Salmi Hassan. That's why the display Salmi Hassan. Dah habis. Kembali semula kepada main method. Bila kembali kepada main method, next statement system.println main method 2
kemudian dash name, student get name. Kat mana? Di sini. So, apa maksud dia? So, kita akan tengok object reference variable bagi stud. Adakah dia berubah apabila berlaku perubahan di dalam display 2? Jawapannya adalah tidak berubah. Sebabkan stud2 ni, stud ni masih lagi merujuk kepada objek yang ni. So, that's why bila you buat stud.getName, dia akan display, stud.getName akan display Zabidin Hussein. Di mana dia? Di mana? Di sini, Zabidin Hussein. Okey. So, itu saja untuk test method pass by reference. Okey. So, okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita berjumpa di sesi yang akan datang.